Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 26, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa membenarkan ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan hari qiyamah, maka hendaklah berkata-kata ia barang siapa akan yang baik, yakni akan perkataan yang baik, atau hendaklah diam ia. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan akan pekerjaan lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan akan pekerjaan lidah. Membesar dengan makna membilang besar, bukan membesar dengan makna memuliakan. Kita kadang-kadang membesar ni makna kita memuliakan. Ada ni, bukan makna membesar di sini. Nabi membilang besar. Nabi berpesan berkali-kali. Berpesan berkali-kali, itu makna membesar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Kerana daripada pekerjaan lidah banyak berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, menjadi sebab bagi gelap hati, bahkan bawa kepada mati hati. Gelap hati kemudian bawa pada mati hati. Mati hati lah di antara sebesar-besar musibah. Bila hati kita mati, tak akan masuk sebarang pengajaran. Dalam hati, pengajaran tu masuk di dalam telinga kita. Bila orang bagi pengajaran, cerita beragama, dalam telinga masuk, sebab telinga ni terbuka. Tetapi bila hati itu gelap, hati itu mati, tak masuk ke dalam hati. Kalau dengar apa-apa pun dengar je. Ada ni, orang panggil apa? Cerita gajah rimau pun dia ada erti je. Kan gitu kita cakap. Peseng dia tu ceritalah gajah rimau pun. Bermakna kita gajah rimau. Cerita apa-apa pun dia dengar je. Dia tak kata apa, dia tak bantah-bantah, dia tak marah-marah pun. Dia dengar, tapi hanya orang panggil apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab apa setakat telinga je? Sebab apa tak masuk ke dalam hati? Sebab hati gelap, hati mati. Puncanya mari daripada berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia. Berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia ni mari daripada sifat kecelaan hati, loba atas berkata-kata. Hati kita sangat suka, sangat berehi atas berkata-kata yang sia-sia.
Kalau hati kita suka berkata-kata perkataan yang baik, bagus tu. Suka berkata-kata tapi atas perkataan yang baik. Hak tu tidak tercela. Hak ni dia suka berkata-kata. Sia-sia pun tak ada, dia nak berkata-kata je. Ini hati asalnya. Tapi hati bawa kepada anggota zahir pula, lidah memainkan peranan. Sebab hati ni umpama raja. Anggota-anggota zahir ni umpama kaki tangan kepada raja. Bila hati loba atas berkata-kata, lidah pun berperanan lah. Lidah pun banyak berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, bawa kepada gelap hati, bahkan bawa kepada mati hati. Sebab itulah Nabi SAW membesarkan akan pekerjaan lidah. Terdahulu didatangkan hadis berkaitan dengan tiada menyembang akan manusia atas hidup mereka pada hari akhirat ke dalam neraka, melainkan berpunca daripada perkataan lidah tu. Tidak menyembang seseorang ke dalam api neraka, melainkan berpunca daripada perkataan lidah. Berpunca daripada perkataan lidah. Macam sebut dah sebelum ni, di antara perkataan lidah, dia banyak berkait dengan kesalahan sesama anak Adam. Ini tetapi hak paling besarnya kebinasaan lidah adalah daripada lidah tu sendiri boleh bawa kepada batal Islam. Itu paling besar. Daripada lidah tu sendiri boleh bawa kepada batal Islam. Sebab dipanggil asbabur riddah. Sebab-sebab yang menyebabkan batal agama tiga. Perkataan, perbuatan, i'tikad. Di tiga. Perkataan, perbuatan dan i'tikad. Antara tiga ni hak paling banyak bawa kepada batal agama adalah daripada perkataan. Lidah kan? Itu paling besar sekali. Tetapi orang kafir nak masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, lidah juga. Orang kafir nak masuk Islam, ni hak ghalib, hak boleh berkata-kata lah ni. Hak tak boleh berkata-kata bisu, kaedah lain pula, isyarat ke apa ke, ni hak kebanyakan. Jadi kebanyakan orang kafir nak masuk Islam, kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Lidah besar manfaat tu. Tetapi sebab yang menyebabkan batal Islam yang paling banyaknya berpunca daripada lidah. Perkataan, perbuatan, i'tikad, tapi yang paling banyak adalah berpunca daripada perkataan lidah. Atau paling besar. Kemudian kesalahan lain banyak pula berkait dengan sesama anak Adam. Cerita mengelupas berkaitan dengan mengumpat, yang mana cerita bab akhirat ni, catatan amalan kita dibentang di hari akhirat bermula daripada umur kita balik. Bermula daripada umur kita balik. Kita balik, kita mengumpat. Di situ ada dosa mengumpat. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencukupkan 3 rukun taubat asas. Kemudian dosa dengan anak Adamnya pula, mengumpat kena minta maaf. Nak minta maaf macam mana? Macam sebut mengelupas. Kita pun tak ingat dah kita kata ke seseorang apa, sesiapa yang kita kata, kita dah ingat. Perkataan yang kita kata kita dah ingat. Sebab apa? Sebab hak ni berlaku tu umur belasan, umur 20-an, umur 30-an. Biasalah duk kerja sama-sama ni kau. Lepas tu kau duk cerita tu kawan tu, kawan tu, kawan tu, sama-sama ni. Ni. Lepas tu bila tu zaman muda-muda, dah ingat dah kitanya kata kepada siapa kita tak ingat. Apa perkataan yang kita kata kita dah ingat, nak bertaubahnya macam mana? Menyesal kerana dahulu kita mengumpat. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, sekarang kita tinggal dah mengumpat dah.
Tu. Tapi kalau masih lagi mengumpat, kata bertaubah daripada mengumpat, tapi kita masih lagi mengekali mengumpat, itu tidak panggil taubah. Itu dipanggil seolah-olah panggil bekal mustahzi'u bi rabbi. Seolah-olah kita menganyi pula. Ya Allah, ampuni dosa aku mengumpat, ya Allah. Mengumpat. Sedang mengumpat. Ni pesen ni. Ni orang panggil orang apa? Macam mempermain-main, memperolok-olokkan. Ni adalah pesen. Gopang lalu dia pun tengok, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mata duk tengok. Apa paling tekak mulut, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Panggil main gitu tu. Dia tengok gopang lalu dia tengok. Pi mulut astaghfirullah. Apa gitu tu? Minta ampun tapi sedang buat maksiat. Atau panggil apa tu? Kal mustahzi'u bi rabbih. Nabi kata seperti orang yang mempermain-mainkan Allah Subhanahu wa taala yang baik. Jadi rukun taubah kedua, kita tinggal mengumpat. Rukun taubah yang ketiga, kita azam bulat di hati tidak akan mengulangi balik mengumpat ada. Rukun taubah yang keempat, dosa dengan manusia, dengan anak Adam, kena minta maaf. Nak minta maaf jalan mana? Jadi mengumpat saya tinggal gantung gitu je. Tinggal gantung gitu je. Dia dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin, dia membahagikan dosa kepada tiga. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa kita direct dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Dosa minum arak contohnya, dosa makan riba contohnya. Dosa yang kedua, dosa kita dengan Allah tinggal kefarduan, tinggal semayang, tinggal puasa, kefarduan zakatnya tidak diselesaikan, tak bayar zakat. Dia dosa yang kedua tu kena tambah lagi satu rukun taubah. Rukun taubah yang keempat kena tunaikan balik. Satu lagi dosa kita dengan anak Adam. Dalam kitab Minhajul Abidin yang panjang pembicaraan adalah dosa dengan anak Adam. Dalam kitab Minhajul Abidin, hak berkaitan dengan tinggal kefarduan, Imam Ghazali mengatakan maka hendaklah kamu mengqada akan dia sedapat-dapatnya. Gitu dalam kitab Minhajul Abidin. Rukun taubah meninggalkan kefarduan, Imam Ghazali kata hendaklah kamu mengqada akan dia sedapat-dapatnya. Tapi macam mana? Setakat tu saja. Macam mana kita nak qada sedapat-dapatnya ni? Lepas tu kena buka dalam kitab fiqh. Contoh dalam kitab Fathul Mu'in kita, yang kita baca lepas isyak tu. Situ panjang bicara berkaitan dengan qada solat dengan bersegera. Kita baca dah dahulu. Pendek je tu. Tapi panjangnya dosa kita dengan anak Adam. Dosa kita anak Adam pada agama. Kita mensyirikkan orang, kita membid'ahkan orang, kita mengkafirkan orang. Dosa dengan anak Adam pada persoalan harta. Kita ambil harta orang contohnya. Dosa dengan anak Adam pada diri, pada diri anak Adam. Kita katok dia, kita tumbuk dia, kita lepas dia. Ni dosa anak Adam ni pada diri dia panggil. Ni yang ada cakap, jangan cakap sedap kita masa muda kita lepas barang je orang. Itu dosa anak Adam tu, kena kita maaf dengan dia tu. Cakap sedap je dia. Yang keempat, dosa anak Adam dalam bab maruah. Ni mengumpat, memfitnah, memaki hamu. Satu lagi dosa anak Adam dalam bab dipanggil kemaluan, image. Contohnya dia mengkhianati anak orang, dia mengkhianati isteri orang. Ni dia ada 5 dosa dengan anak Adam. Ada ni. Kemudian dia bicaralah macam mana hak rukun taubahnya. Yang pertama, minta maaf. Kalau contoh kita pergi pada mengumpat tadilah, minta maaf. Tapi kalau minta maaf memang balik tak saja. Mana ni?
minta maaf, pergi jumpa dengan dia. Haji, saya minta maaf dengan haji ni, saya kata ke haji begian. Maknanya tak free lah jawapan dia. Hak ini backing pula kita kata perkara yang sangat sensitif bagi dia. Maknanya kalau kita beritahu memang tak saja. Pada ni. Boleh upah lah jawapan dia. Damai lah, tahu damai. Tahu dah damai. Bukan berdamai. Bukan berdamai tu bermaaf-maafan. Damai apa damai? Pandamai. Tak faham damai? Kan damai ni maknanya kau kalau lebang-lebang gitu Kalau bekok-bekok muka tu damai lah kau panggil. Tak saja mudarat kita kalau kita beritahu ke dia. Macam mana cara kita nak bertaubat. Ni hak kita ingat lagi ni. Tapi kalau kita minta maaf serta cerita apa yang kita buat salah dengan dia, memang mudarat kita. Faham tak ni? Maka ad-darar yuzalu, kemudaratan wajib kita hindari. Jangan kita salah faham pula. Syarat suruh minta maaf. Saya minta maaf. Jadi macam mana pun saya sanggup terima kerana agama. Dah. Mudarat agama memerintahkan kita hindari. Lepas tu macam mana ni? Ada jalan dia pula. Tapi kita banyak persoalan kitanya adalah kita tak ingat dah. Nak macam mana? Sama lah juga. Hak tadi kita ingat tapi nak minta maaf mudarat. Hak kita tak ingat macam mana. Hak tu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita buat amal ibadah, kita istighfar kepada orang yang kita ada salah dengan dia. Gitulah. Tak ada ni. Ni cerita hak kita tak mampu nak menyempurnakan rukun taubah yang keempat. Kita hadap dengan anak Adam, kita minta maaf. Kita tak mampu sebab kita lupa, sebab kita jadi takut jadi mudarat, ataupun kita lupa dah. Kita menghadap Allah Ta'ala, kemudian kita perbanyakkan istighfar kepada orang yang kita ada salah kepada dia. Gitulah. Ada ni. Beginilah contoh-contoh. Ini bab mengumpat. Kalau bab harta sama juga. Kita dulu-dulu ada ambil hak orang. Ambil duit orang. Kita hutang tak bayar contoh. Kita kena jumpa dengan dia, minta halal, dia kata awak kena bayar. Kita kena bayarlah. Tapi kita tidak berkemampuan, kita bayar angsuran. Gitu je lah. Pada ni. Tapi kalau kita tak jumpa dah dianya, macam mana? Kita pun sedekah atas nilai yang sama, infak fi sabilillah, niat pahala kepada orang yang kita ada ambil hak dia tu. Gitu. Itu cara dia. Tapi lepas tak kita? Tak lepas. Tak lepas kita. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala orang tadi terbuka hati untuk memaafkan kita. Ni gantung Tuhan juga ni. Tak beres juga sebenarnya, tapi itu panggil apa ni? Kita akan berhadapan di mahsyar, ada standby dah. Bukan nyadar, apa tak nyadar? Kenyadar dah faham kau? Hadap nyadar ni tak ada persiapan langsung. Dah. Kita ada persiapan. Mana kita sedekah dah atas nilai yang sama, pahala kepada orang tu, ada pahala dia nak pahala, dia kena maafkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, dimaafkan kita. Kata ke Allah Ta'ala agak ni tak lepas sebenarnya. Ada ni. Walaupun kita tak ada jalan, sebab kita tak tahu hidup mana. Sekalipun gantung lagi ya. Tiba-tiba jumpalah dengan dia. Kita derma dah RM1,000 hak duit dia tu ke masjid. Kemudian jumpa. Ingat tak masa dulu RM1,000 mula ayah hutang aku. Duit RM1,000 aku letak masjid dah. Pergi minta dengan pengurusi masjid dah. Kita kena bayar balik RM1,000. Lepas tu RM1,000 kita infak tu hak kita lah. Apa masalahnya? Kena gitu je lah. Ini contoh-contoh ni dia punya jalan untuk bertaubat dosa dengan anak Adam.
Jadi kalau kita mengumpat, kita nak minta maaf pun dah ingat dah kitanya. Hak Nabi kata kafaratu man igtabatahu an tastaghfira lahu. Kafarah nak menghapuskan dosa kita mengumpat akan seseorang adalah bahawa engkau istighfar bagi seseorang tu. Mana untuk mengkifaratkan dosa kita mengumpat akan seseorang bahawa kita minta ampun bagi dia. Hadis ni mazhab Hambali dia pakai kepada semua. Walaupun yang kita boleh minta maaf pun pada hak ni juga. Pada istighfar dak minta maaf. Itu mazhab Hambali. Yang saya sebut minggu lepas, kita mazhab Syafi'i, kita mengumpat, kita kena minta maaf, cerita secara tafsil satu-satu. Mazhab Maliki, kita memada minta maaf secara ijmal, minta maaf lah salah kata. Ada kata apa-apa kepada awak, saya minta maaf. Apa yang kita kata kita tak perici, itu mazhab Maliki memada. Mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena perici. Mazhab Hambali tak payah, kita istighfar minta ampun kepada Allah atas orang tu. Cukup dah. Itu mazhab Hambali sebab hadis tadi. Mazhab Syafi'i hadis tadi tu kifarat kita mengumpat adalah kita minta ampun ke dia jikalau kita nak minta maaf mudarat ataupun kita nak minta maaf kita lupa dah. Barulah pergi kepada antastaghfirullah, bahawa engkau minta ampun bagi seseorang yang engkau umpat. Ada ni istighfar. Hak biasa diamal oleh almarhum tugu sayanya, lepas solat di istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim li bagi aku, wali walidayya bagi kedua tua aku, li wali walidayya, wali ashabil huquqi alayya, wali ashabil huquqi alayya bagi seseorang yang mempunyai tuntutan atas aku, bagi seseorang yang mempunyai tuntutan atas aku di hari akhirat. Siapa? Orang yang kita umpat. Jadi kita minta ampun pada diri kita, kepada kedua orang tua kita, wali ashabil huquqi alayya, bagi mereka yang ada tuntutan atas aku, ala lil madarrah, tuntutan atas, mana akan menekan kita di akhirat. Kita minta ampun pada orang tu, orang yang kita umpat. Contoh, orang yang kita ada kesalahan dengan dia. Ini biasa almarhum tu saya dibaca lepas solat 3 kali. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Itu biasa tu gua amal. Li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya, ini bagi mereka yang ada tuntutan atas aku di hari akhirat. Kita minta ampun kepada orang ni. Mudah-mudahan sampai di mahsyar ni doa keampunan kita kepada orang tadi akan dibentang oleh Allah. Kalau kamu nak doa keampunan ni, kamu maafkan dia, mudah-mudahan Allah Taala buka hati dia, maafkan kita. Tu nak cerita tu dah sekarang ada. Tunggu mahsyar juga. Gantung, mudah-mudahan Allah Taala buka hati dia, maafkan akan kita. Ini nak cerita dosa dengan anak Adam, dia agak sempit, agak sukar. Ada ni. Atau kena jaga molek ni kena jaga daripada awal. Kena jaga daripada awal. Kita kena didik anak-anak kita tu daripada awal. Hak orang jangan kosek. Agama orang, harta orang, diri orang, maruah orang jangan kosek. Baik lalu dah. Harta orang jangan kosek. Nak warna pun jangan kosek orang. Kena ajar lalu dah. Daripada awal kita ajar dah. Dan sehingga kan kita dosa dengan Adam ni, contoh harta orang, walaupun kita ambil harta dia sebelum kita balik, mak ayah tahu, mak ayah wajib kena ganti. Mak ayah dah tahu kita balik, kita wajib kena ganti. Kita ambil hak orang masa kita budak-budak tak balik lagi, tak ada dosa pada masa tu.
Bila kita balik, kita ingat kita ambil hak orang pada masa kita budak belum balik, kena kita pergi minta maaf dengan dia. Ni dosa anak Adam. Kita buat masa kita belum balik ni. Tapi masa kita belum balik kita buat, kita tak ada dosa. Tapi kalau mak ayah kita tahu, dia kena ganti. Kita ambil buah-buah orang lah contohnya. Jangan kita dah lah buah rambutan je. Buah rambutan dia mai duduk luar pagar gitu, merah molek, kita ambil takkan je nak marah. Takkan tak kira lah. Orang ni dia minta, dia beri sangat. Orang ni kalau ambil tak minta, dia kedekut. Tak ada orang ni dia tak kedekut. Minta dia tak kedekut. Cuba kalau ambil tak minta, dia kira kedekut. Dok sebenarnya kita tu dok kena cara. Lepas tu macam mana tu? Tu masa kita budak-budak, kalau rendah balik sekolah, mak ayah tahu, mak ayah kena minta maaf, kena ganti ya. Mak ayah tak tahu, kita nak cerita dengan mak ayah kita. Tadi pula damai pula kitanya, boleh watang lah kita nak cerita. Kita balik, kita kena cari tuang hutang. Saya minta maaf makcik, masa saya budak-budak dulu saya haji curi hutang makcik. Curi masa belum balik pun kita balik, kita kena pergi minta maaf. Ni dengan anak Adam, tak baik. Mana ni? Ni hak dosa anak Adam. Orang kafir masuk Islam dah, diampunkan sekarang dosa dia. Dosa masa kafir tu. Tapi kalau masa kafir dia ada tipu duit orang, dia wajib kena ganti juga duit orang tu. Walaupun dibuat masa kafir. Tak ada ni. Hak lain-lain masa dia kafir, dia berzina, dia berjudi, dia makan riba, dia makan rasuah. Masuk Islam habis, licin dosa. Tapi masuk Islam, hak Tuhan ampun, dosa paling besar, iaitu syirik Tuhan ampun. Bukan setakat judi minarak tu, dosa paling besar syirik Tuhan ampun. Tetapi kalaulah dia ada kesalahan dengan Adam, harta benda orang, dia kena kembalikan. Walaupun dia ambil harta benda orang tu sebelum dia masuk Islam. Ada ni dosa dengan sama kita ni. Lepas tu kata daripada awal kita kena ilmu molek dah. Hak orang jangan kosai. Kena letak gitu dah. Ada ni. Ni cerita kalau sekolah lah. Sekolah tak tahulah. Ada orang anak dia balik rumah licin dalam bekas kalang. Dalam apa? Kotak apa tu? Ada orang anak dia balik Allah penuh dalam. Ayah dia kata pandamu. Ayah tak beli kalang kalau gini, pensel beli dah. Panda kamu. Ni pak ayah hok bagus benda ni. Ayah kata panda. Ayah kena cari balik. Mu ambil siapa ni? Banyak kita lalu pensel ni. Pembaris pun banyak, gorek pun banyak, kena gorek. Pemadam pun banyak. Kena cari. Budak ni kalau rendah tak balik, kita bertanggungjawab orang tua. Kita kena didikan, kamu jangan ambil orang. Ada ni, ajaran kena faham molek ni. Jangan kata pandamu, tung ayah. Tak boleh pensel dah. Kena. Hak sama lagi tu pula balik kosong semua bekas dia tu. Dengan bekas-bekas pun tak ada, ambil dia orang. Dia nak kata mana? Ni kena ajar belaka ni. Ada ni, kena kira hak orang jangan kuasai. Padam. Mana kita kena ajar daripada awal. Sebab apa? Sebab kesalahan anak Adam sukar untuk kita pelepah. Apa tu? Ilmu ni ilmu yang wajib kita terapkan. Kita tanamkan ilmu ni sebelum daripada anak kita masuk umur baligh. Dia baligh, dia kena hukum hakam agama. Dia tahu hukum hakam agama. Dia tahu batasan-batasan agama, hubungan dengan Allah, hubungan sesama anak Adam. Tak ada kata saya umur 15 tak reti apa pun buat hukum hakam. Tidak ada. Itu kewajipan ibu bapa. Pastikan anak balik dalam keadaan reti hukum hakam agama, batasan-batasan agama. Kita sesama kita macam mana? Ni zaman Adam. Sebab apa? Sukar kita nak lepas. Tetapi hak banyaknya mari daripada lidah, mari daripada perkataan. Sebab itulah Nabi SAW membesar akan perkataan lidah. Didatangkan hadis yang terdahulunya, tiada menyembam akan manusia atas muka mereka itu di hari akhirat melainkan
oleh perkataan mereka itu. Dan mari daripada perkataan kita yang menyebabkan kita tersembang di hari akhirat. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa membenar membenar ini makna beriman. Membenar oleh hati. Iman at-tasdiqul qalbi itu iman. Membenar hati itu iman. Ini terjemah dengan membenar. Mana pun membenar iman. Apa dia iman? At-tasdiqul qalbi, membenar hati. Ikrar dengan lidah itu Islam. Buat dengan jawarih, melakukan amal ibadah itu ihsan. Membenar dengan hati iman, ikrar dengan lidah Islam, buat dengan jawarih itu pergi kepada ihsan. Jadi iman membenar hati itu iman. Kemudian menjiwai di hati, meresap di hati, hadir di hati, itu pergi kepada maqam ihsan. Itu cerita lain. Iman hanya membenar hati, mengaku putus di hati, percaya sepenuhnya di hati akan Allah Ta'ala dan akan hari qiyamah wal yaumil akhiri. Diterjemah dengan hari qiyamah, hari akhir. Hari akhir. Hari akhir ni khilaf ulama pula. Bilakah bermula hari akhir? Setengah pandangan mengatakan bermula hari akhir selepas ditiup sangkakala yang pertama dihancurkan dunia. Setengah mengatakan selepas tiup sangkakala yang kedua dibangkitkan, itu bermulalah hari akhir, hari kiamat. Ada setengah pandangan mengatakan hari akhir adalah bermulanya, berakhir hari seseorang mati. Sebab itulah beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamat di khilaf ulama. Bermula daripada bila? Daripada tiup sangkakala pertama ke sangkakala yang kedua dibangkitkan sekalian makhluk ke? Bermula daripada berakhirnya hari seseorang. Bermula dengan barzah. Ada ni bermula dengan barzah, itu khilaf ulama. Kemudian diterjemah dengan hari kiamat. Qiyam. Asal makna apa qiyam? Berdiri. Apa makna berdiri? Selepas tiup sangkakala yang kedua, berdiri bangkit sekalian daripada alam barzah. Atau qiyam, qiyamah. Dia banyak nama ni. Hari akhir, hari qiyamah, hari jaza, yaumuddin, hari dia ada banyak nama berkaitan dengan hari akhir, hari qiyamah. Jadi barang siapa yang membenar ia akan Allah dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik ataupun hendaklah ia diam. Ni. Ni hak siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kenapa diregukan dengan hari kiamat? Kenapa tak kata beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul? Kenapa tak kata beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat? Beriman dengan Allah dan beriman dengan kitab. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Beriman dengan Allah dan hari kiamat. Sebab apa? Sini kita kena ingat akan pembalasan. Pada ni. Kalau kita ingat hari pembalasan, hendaklah berkata akan perkataan yang baik ataupun diam. Kalau beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan. Beriman mana ni? Sesiapa yang beriman imanan kamila, sebagai iman yang sempurna. Bukan bererti orang yang berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, berkata-kata dengan perkataan yang dilarang, mengumpat. Contohnya, orang ni tidak beriman dengan Allah, orang ni tidak beriman dengan hari akhirat. Bukan. Ni kena letak molek ni. Dan ni Nabi kata, kalau beriman, maka hendaklah berkata akan perkataan yang baik ataupun diam. Kalau dia berkata akan perkataan yang jahat, tak berimanlah tu. Bukan. Ni barang siapa yang beriman sebagai iman yang sempurna.
Beriman tetap dah kita beriman dengan Allah. Tetap dah kita beriman dengan hari akhirat, hari pembalasan. Tetapi kenapa masih lagi berkata dengan perkataan yang sia-sia, perkataan yang dilarang? Sebab iman kita lemah. Duduk situ. Iman kita bukan iman yang sempurna. Bukan makna kita tidak beriman. Kalau kita iman sempurna sungguh, iman kita comel, kita tidak akan berkata-kata melainkan perkataan yang baik, ataupun kita diam tak kata apa. Ataupun diam dengan makna kita dengar perkataan orang yang bercakap percakapan yang baik. Kita berkata perkataan yang baik ataupun diam. Dengan mana apa diam? Kita diam dan kita dengar perkataan yang baik yang orang lain cakap. Ada kat terjemah begitu. Diam tak cakap apa. Ataupun diam dengan makna kita tidak bercakap, tapi kita dengar percakapan orang yang bercakap percakapan yang baik. Ada ni. Mana kita bercakap percakapan yang baik, ataupun kita diam dan kita dengar percakapan orang yang bercakap perkara yang baik. Ini kalaulah beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Beriman imanan kamila, sebagai iman yang sempurna. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li bima baina lihyaihi. Baina berbagai atas dah. Baina berbagai atas. Saya ni berbagai bawah. Di baina lah, bukan bina. Saya ni bina ni. Baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati. Ni hadis berkaitan dengan Nabi membesarkan akan pekerjaan lidah. Jadi bunyi macam nak berhenti dah, memang nak berhenti dah. Jadi malam ni insya-Allah lah kita hanya kuliah maghrib sahaja. Kalau isyak tak ada, tapi kita isyak nak baca selalu. Bincang dah dengan Tok Imam, ambil masa sejam sampai ke 7.50. Jadi kita berhenti dulu kitab Pandang Bagi Hati, kemudian kita masuk pada kitab Fathul Mu'in. Kita ambil sekelas dia. Lepas maghrib saja, lepas isyak ada program kan. Jadi kita ambil lepas maghrib saja dan kita baca kedua-dua kitab, termasuk kitab Fathul Mu'in, kitab lepas isyak. Wallahu a'lam.